Bertemu kembali. Perniagaan franchise di Malaysia adalah kaedah perniagaan yang baru di kalangan usahawan walaupun telah dipromosi oleh kerajaan sejak awal tahun 1990-an lagi. Jika dahulu industri franchise lebih dikaitkan dengan perniagaan makanan, yang kini diguna pakai oleh semua bidang perniagaan. Walau bagaimanapun, industri franchise Malaysia perlu mewujudkan pendekatan baru sebagai salah satu di antara unit di bawah transformasi ekonomi Malaysia. Dan untuk membincangkan lanjut mengenai transformasi ekonomi melalui franchise, di studio kita bersama Abdul Malik Abdullah, Pengerusi Persatuan Franchise Malaysia, dan Syukri Saleh, Setiausaha Agong Persatuan Franchise Malaysia. Balas selamat datang kepada Encik Abdul Malik dan juga Encik Syukri ke studio awal ini. Dan jika kita melihat kepada model franchise itu sendiri, mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi, banyak yang tahu bagaimana ia beroperasi. Namun apa yang kita nak tahu adalah apakah kejayaan ataupun kesesuaian model perniagaan sedemikian jika kita merujuk kepada pasaran tempatan atau di Malaysia ini? Terima kasih. Sebenarnya perniagaan franchise ni memang terbukti. Kalau dibanding dengan perniagaan konvensional, perniagaan franchise merupakan perniagaan yang kurang risiko. Dan perniagaan franchise ni sebenarnya kita ada tok guru. Jadi kita ada sistem. Ada sistem yang telah dibukti berjaya. Jadi bila kita memulakan sesuatu perniagaan franchise dan kita dikenakan bayaran yuran franchise dan juga bayaran royalty, tetapi apabila kita buka bisnes nanti, kita tak payah takut sangatlah. Tak payah katakan kalau ada masalah macam mana nak handlekan masalah, kalau ada problem tentang sales ke, ada problem finance ke, kita dapat refer balik kepada pihak franchisor. Jadi kalau kita banding konvensional dengan sistem franchise, tak payah, orang kata memang satu kaedah yang lebih selamat dan kurang risiko kalau dibanding kedua-dua perniagaan ni. Ada mungkin saya boleh bertanya kepada Encik Abdul Malik sendiri, jika kita melihat seperti dikatakan tadi, franchise ini perlu diberi nafas baru seiring dengan perkembangan ataupun ETP, perkembangan ETP di negara ini. Namun jika kita melihat model itu sendiri, dan Perdana Menteri kita juga sering menekankan kepada budaya inovasi itu sendiri. Jadi adakah franchise ini mungkin mengekang dari segi inovasi kerana kita hanya membeli lesen dan kita menggunakan idea dan juga jenama yang telah dibangunkan? Kalau kalau saya boleh menambah di sini dengan keadaan trend sekarang, kita melihat daripada sudut lifestyle trend sekarang, dan kita melihat kebanyakan pertumbuhan industri franchise ini tidak dapat kita lari daripada sektor F&B. Sedangkan dalam franchise ni sebagai asasnya, kita sebagai franchise menumpang the success story, kejayaan yang ada daripada brand-brand yang telah berjaya. Jadi brand telah berjaya ni telah mengajar, mendidik kita as a local brand ni untuk involve dalam franchise business yang ada pada hari ini. Dan kita melihat trend atau budaya kehidupan hari ini telah mendorong usahawan kita dalam perniagaan franchise ni untuk mencuburi bidang perniagaan yang baru mengikut trend-trend semasa yang ada sekarang. Sebab tu kita nampak, kita tengok pada hari ini konsep daripada F&B itu, daripada segi konsep seperti fast food itu telah berubah. Dulu banyak kedai-kedai, warung-warung, tapi dah ada konsep seperti kita Malaysian brand seperti Old Town Red Coffee, seperti Bangi Kopitiam, dan ini sebab the trend of the life yang berlaku pada hari ini. Sebab tu kalau tengok daripada senario dalam perniagaan franchise, tidak semestinya datang daripada F&B. Franchise hari ini boleh menyeluruh daripada segi apa juga aktiviti yang kita boleh berkongsi keuntungan, berkongsi kejayaan dengan bakal franchisee. Tidak semestinya F&B, daripada segi bidang perkhidmatan, bidang pendidikan, health product, retail business dan berbagai-bagai lagi yang kita boleh berkongsi dengan bakal usahawan. Nah, Encik Syukri sebentar tadi telah menjelaskan ekosistem franchise mungkin di pasaran tempatan. Mungkin Encik Abdul Malik mahu menambah bagaimanakah potensi franchise tempatan kita ini untuk dikembangkan ke pasaran luar antarabangsa pula? Ya, saya. Sebenarnya kita rasa bangga juga kalau kita lihat daripada segi angka yang statistik yang ada pada Persatuan Franchise sekarang ni, terdapat lebih kurang 46 syarikat tempatan yang telah berjaya menembusi 52 globally, antarabangsa, 52 negara di arena antarabangsa. Dan bila saya sebut walaupun jenama 46, tetapi kalau kita kira outlet-outlet yang ada, lebih daripada 4,000 outlet telah ada di seluruh negara. Jadi produk kita dapat
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan brand-brand yang foreign brand, dan mereka sanggup bayar royalty walaupun jenama Malaysia. So jadi ini satu kebanggaan. Tetapi kalau kita banding dengan negara-negara jiran kita, industri franchise tu masih lagi belakang lagi. Masih lagi mempunyai potensi yang amat besar potensinya. Sebagai contoh, jumlah franchisee kalau tak silap ada lebih kurang kurang daripada 6,000 franchisee di Malaysia. Walhal di Singapura ada 30,000 franchisee. Dan Singapura merupakan sebuah negara yang mungkin ada 4 hingga 5 juta penduduk saja. Jadi potensi amat besar lagi. Yang tu yang kita cuba daripada segi persatuan untuk mewawarkan dan mempromosikan industri franchise supaya lebih daripada usahawan-usahawan kita mencuburi bidang franchise. Dan kalau boleh saya menambah, itu yang saya kata maksudkan KPI pada industri franchise tadi. Bila kita hari ini dah 46 Malaysian brand, kita sepatut berbangga dengan kejayaan kita hari ini. 46 produk Malaysia berada di 50 buah negara. Kalau kita kata di peringkat awal dulu, bila franchise mula di monopoli atau mula diintroducekan awal 90-an, tidak ada satu brand pun Malaysia di luar negara. Tapi dalam usia 18 tahun hari ini, usia persatuan yang masuk ke usia 19 tahun, kita telah bawa 46 Malaysian brand di 50 buah negara. Itu KPI dia. Okey, baik, terima kasih Encik Ashukri dan juga Encik Abdul Malik kerana masa kurang mengizinkan di sini dan kita perlu berakhir di sini ya. Dan perbincangan itu tadi Mahiri Bisnes Awani, saya Serina Manikam. Teruskan setia bersama Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.